Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam PKP 2.0. Okay, first of all, terima kasih kepada Cik Moderator kita pada pagi ni. Okay, seperti yang semua sedia maklum, sekarang ni negara kita, malah seluruh dunia sekarang ni diuji dengan wabak penyakit COVID-19 dan negara kita khususnya sedang laksanakan perintah kawalan pergerakan PKP bagi memastikan wabak penyakit COVID-19 ni dapat dibendung dengan sebaiknya daripada terus berleluasa. Alright, jadi norma kita pun secara tak langsung dah bertukar 360 darjah daripada kita kena pergi kelas secara face to face. Sekarang kelas kita atas talian, daripada attend meeting dalam bilik mesyuarat, sekarang dalam bilik tidur kita sendiri pun kita dah boleh attend meeting. Okay, dan daripada kita kena pergi sekolah mengajar murid-murid secara berhadapan, sekarang ni dapat tengok muka murid-murid je dalam skrin. Right, jadi nak tak nak kita kena beradaptasi dengan situasi sekarang ni, dengan norma baru sekarang ni. Dan ianya bukan lagi satu boleh saya cakap, bukan lagi satu pilihan tapi satu keperluan. Dan disebabkan itulah wujudnya program Upgrade Your Skills ni. Okay, baiklah, untuk slot saya kali ini, saya nak berkongsi dengan anda semua macam mana kita nak kendalikan Microsoft Teams untuk buat kelas online, untuk buat meeting, discussion dan sebagainya. Okay, perkara pertama yang kita kena buka adalah Google Chrome seperti yang ada di paparan skrin sekarang ni, ataupun apa-apa browser. Okay, bila kita dah buka Google Chrome, di sini saya ada sedikit tips bagi mengelakkan masalah login. Sebabnya kebanyakan Google Chrome kita ni biasanya dah sign in dengan Gmail peribadi. Macam contoh, lihat sini, ini email peribadi saya, syahirashazwani@gmail.com. Okey, jadi kita nak mengelakkan masalah login ni daripada berlaku. Saya cadangkan supaya guna incognito window. Macam mana nak guna incognito window ni? Kita klik 3 titik di sini dan kita tekan new incognito window dan tada, kita dah bebas daripada Gmail peribadi kita. So kita takkan ada masalah lah untuk login dan sebagainya. Okay, so kita kembali kepada step macam mana kita nak masuk Microsoft Teams. So perkara pertama, bila dah buka browser, kita tulis kat atas ni teams.microsoft.com, and then kita hit enter button. Dan dia akan bawa kita kepada page login page ni. So kita tekan sign in. Okay, so sekarang ni kebanyakannya kita masih belum ada lagi Microsoft punya account, sebab kita kebanyakannya berurusan menggunakan Google punya account. Jadi ini adalah Microsoft punya account. Sebab kita nak guna Microsoft Teams, so kita kena reka ataupun create satu account dengan Microsoft. Jadi sekarang ni saya akan tunjukkan dua cara. Cara yang pertama, cara kita nak create account dengan Microsoft, nak sign up lah. Dan cara kedua, macam mana kita nak sign in jika kita dah ada account Microsoft. Okay, sekarang ni kita nak sign up.
cara yang pertama, kita klik ni no account, create one. Kita klik create one. Okey, dekat sini jangan lagi masukkan email apa-apa. Kita tekan yang bawah sekali, get a new email address, and then kita tekan use your email instead. Okey, bila dah dekat sini, baru kita tulis email organisation ataupun email yang berdaftar dengan Microsoft 365 kita. Suka untuk saya ingatkan, Microsoft account ni tak boleh diakses dengan Gmail peribadi kita ataupun email yang lain-lain, tak boleh. Jadi, so bila kita dah masukkan email Microsoft 365 kita, contoh untuk saya menggunakan email Siswamail daripada universiti. Jadi kita hanya perlu klik next lah, dan kita hanya perlu mendaftar seperti biasa. Macam saya dah daftar, saya dah siap daftar. Jadi sekarang ni saya nak tunjuk pula cara-cara nak sign in. Bila kita dah ada account, kita nak sign in ke dalam Microsoft Teams. Jadi kita kembali balik kepada login page tadi. Okey, dekat sini kita masukkan saja email yang kita dah daftar tadi, iaitu email Microsoft 365, ataupun untuk cikgu kita boleh guna email MOE, ataupun untuk organisation lain kita guna email yang dah di-providekan lah. Okey, then kita klik, kita dah masukkan email, kita klik next. Okey, dia akan membawa kita ke sini. So kita sign in macam biasa. Kita masukkan password kita. Dan tekan sign in. So kat sini dia akan tanya kita, adakah kita nak stay sign in apa semua ni. Ini tak kisahlah, no ke yes ke pun boleh je. Jadi saya pilih untuk no. Okey, suka untuk saya kongsikan, Microsoft Teams ni ada dalam dua bentuk. Okey, so bila kita dah masuk, dia mesti akan tanya kita sama ada kita nak guna Microsoft Teams ni dalam bentuk web, ataupun kalau kita malas nak guna dalam bentuk web, kita nak guna dalam bentuk apps, dia pun boleh juga. Lagi mudah lah nak sign in, macam kita buka apps untuk Skype, untuk Zoom meeting, macam tu lah lebih kurang. So contoh dekat sini saya tunjuk dulu dalam bentuk use the web instead. So guna dalam web lah. Okey, interface dia dekat sini sama je macam dalam apps. Cuma apps tu lagi senang untuk kita akses lah. Kita perlu klik dan terus masuk. Macam ni, setiap kali kita nak sign in, kita perlu letak password macam tadi lah kan, yang saya tunjukkan tadi. Okay, alright. So saya tunjuk dulu web punya. So dekat sini dia akan, okay, dekat sini
kita dah masuk dah dekat sini. So kita tengok dulu tab dekat sebelah kiri, activity, chat, teams, assignment, calls and files. Okay, saya terangkan satu-satu. Untuk aktiviti ni dia sama juga macam kita tengok notification dekat dalam Facebook. Maksudnya apa yang berlaku dalam kita punya feed, dia akan keluar dekat sini. Contoh kalau ada orang reply kepada chat kita, dia akan keluarlah dekat sini bahagian ni. Okay, so dekat bawah ni pula, dekat chat, kita boleh chatting dengan kita punya kawan dalam contact list kita, dan kita juga boleh call each other macam biasalah. Okay, so yang team ni saya simpan dulu, sebab ini yang paling penting dan yang paling menarik lah. Okay, assignment ni, apa-apa assignment yang kita dah assign ataupun kita terima daripada lecturer kita, ataupun kita dapat task daripada bos kita, dia akan muncul dekat sini. So macam saya ni, saya tak ada sebab saya dah settle semua. Okay, so calls ni, bila kita dah ada kawan dalam kita punya teams, nanti akan keluar dekat sini lah. So kita boleh direct call dan sebagainya. Okay, dan files ni pula, segala file-file yang ada dalam teams kita ataupun dalam kelas kita ataupun dalam teams kita lah, dia akan kumpulkan dekat sini. So kita boleh access dalam ni, kita boleh tengok semua benda dalam bahagian files ni. Tak kira lah files tu daripada daripada kelas-kelas ataupun daripada teams yang berlainan. So maksudnya dekat sini semua benda, chat, teams, calls, meeting, file, semua dalam satu tempat yang diberi nama Microsoft Teams. Okay, so next one kita nak pergi kepada Teams. Okay, macam saya dah masuk ke dalam 4 team ni. So sekarang ni dekat sini kita boleh, bila kita tengok dekat sini, kita boleh choose dulu dia punya cara kita nak tengok. Sebagai contoh, kita tekan dekat sebelah sini ada gambar gear ni. Alright, kita klik. Okay, kita boleh tekan switch view. Dan kita boleh pilih lah sama ada kita nak dalam bentuk list ataupun dalam bentuk grid. Grid ni macam salah satu lah, list macam tadi saya punya. Okay, bagi saya lah, saya lagi mudah nak dalam bentuk list. Right. Okay, so dekat sini juga kita ada theme yang kita boleh pilih, sama ada default, dark ataupun high contrast. So dark ni untuk kita lagi senang, sedap lah mata kita untuk kita buat kerja lama kan. Jadi macam saya sekarang ni, saya pilih default dulu untuk senang saya nak tunjuk dekat anda dengan lebih jelas. Okay, so bila kita dah confirm and jenis mana kita nak, jenis paparan mana yang kita nak, kita boleh tekan pangkah. Alright, ini adalah dalam bentuk list view ni. So macam ni lah saya dah join team subject. Ni
subjek English contohnya saya dah join. So ni ada conversation yang dah berlaku dalam ni. So kita boleh nampak everything dalam ni. Jadi sekarang ni saya nak tunjuk pula macam mana kita nak create satu team ataupun kita kata satu group dalam Microsoft Teams. So yang pertama kita pergi dekat Teams, tekan dekat Teams. So yang kedua kita klik pula dekat join or create a team. Okay, so sekarang ni ada dua cara lah. Sama ada kita nak join team yang sedia ada, maksudnya kita nak join team yang dah wujud, kita cuma masukkan kod. Dan yang kedua adalah kita nak create team baru. Okay, kita untuk yang pertama ni kita klik dulu dekat create a team. Okay, kalau gunakan account Microsoft Team MOE contohnya, dia akan ada wujud 4 jenis team yang kita nak buat lah. Dia akan bagi 4 pilihan, sama ada kelas, PLC, staff ataupun others. So memandangkan saya gunakan account Microsoft Teams untuk under university untuk student, jadi dia hanya keluar macam ni. So kita teruskan. Okay, macam mana kita nak create teams ni? Kita masukkan kita punya nama teams, contohnya assignment task. Right, description ni pula mungkin kita boleh cakap subjek kepada assignment ni, apa subjek dia. Contohnya subjek matematik. Okay, kita tekan next. Okay, kita dah pun ada apa orang kata ni, kita dah pun ada team, kita dah pun ada kita punya group team kita. Jadi lepas tu kita tekan kita boleh juga untuk add kita punya kawan-kawan ataupun lecturer kita dalam ni, tapi untuk sekarang ni saya nak skip dulu. Okay, so sekarang ni kita dah masuk ke dalam assignment task team kita ataupun kita punya channel lah. So dekat sini kita boleh berinteraksi dengan kita punya apa tu orang kata, dengan kita punya kawan-kawan kita. Okay, perkara yang pertama kita nak buat ialah kita tekan titik sebelah assignment task ni. Kita tekan manage team. Okay, so dekat sini dia akan nampak lah siapa owner dia dan members ataupun guest yang akan ada nanti. Okay, so sekarang macam mana kita nak invite mereka, iaitu kawan-kawan ataupun lecturer yang berkaitan dengan assignment task kita ke dalam channel kita ni. Okay, ada dua cara. Cara yang pertama, kita boleh tekan dekat titik ni. Kita boleh tekan get link to team. Okay, so kiranya kita hanya copy URL ni dan kita bagi dekat dekat individu yang berkenaan lah. Okay, so kawan-kawan kita tu ataupun lecturer kita tu just boleh klik link ni dan masuk, tapi dengan syarat dia kena sign in Microsoft Team dulu. So ni cara yang pertama. Cumanya
melalui cara yang pertama ni, bila diorang masuk ke dalam kelas kita ataupun ke dalam kita punya group ni, guna cara daripada URL link ni. Cara ni memerlukan kita sebagai owner channel ni untuk admit ataupun accept request mereka. Macam dalam Google Meet contohnya, kita nak masuk satu meeting, so admin kepada Google Meet tu kena accept satu persatu request daripada orang untuk masuk ke dalam meeting. Sama juga macam Microsoft Teams ni. Jadi ataupun kalau kita rasa serabut lah nak accept satu-satu, kita tak apa, kita guna cara yang kedua. Okay, di bahagian yang kedua, di bahagian titik ni juga, kembali kepada manage team. Pergi kepada set. Kita pergi kepada setting dan pergi kepada bahagian team code. Okay, kita klik kat sini. Alright, sekarang ni dekat dia tak ada lagi team code, so kita boleh generate. Kita klik generate button. Alright, kita dah ada kod. Kod ni bila siapa saja nak jadi nak join channel group kita ni, dengan masukkan kod, kita tak perlu lagi nak accept request mereka untuk join. So maksudnya mereka dah automatic join tanpa perlu kita accept request mereka lah. So dia masuk je kod ni, dia terus masuk ke dalam kita punya team lah. Jadi saya bagi contoh lah, kita copy kod ni dan kita terus paste ke dalam group WhatsApp kelas kita ke apa ke, beritahu mereka, okay, buka Microsoft Teams, tekan join dan masukkan kelas kod ni. So macam itulah contohnya. So dia masukkan kod dan terus masuk ke dalam kelas kita, tak perlu ada lagi request bagai. Okay, cara ni, cara nak join tu macam mana saya tunjuk tadi. Pergi dekat team dan tekan join or create team. Okay, join kita tekan join a team with a code. Hanya so kiranya kita paste je kod yang dah diberikan. Nah, contoh yang diberikan tadi, so kod tu akan diletakkan dekat bahagian sini dan kita hanya perlu tekan join team. So kiranya ada dua cara lah, sama ada kita nak copy link URL dan accept request satu persatu, ataupun kita hanya share kod team kita tu. Bila kita dah create kita punya team, kita nak tengok pula dekat team yang kita dah buat tadi. Okay, nampak tak bila saya tekan assignment task ni, dia akan keluar general, satu lagi dekat bawah ni iaitu general. Okay, yang atas ni kita panggil team dan yang bawah ni kita panggil channel. Macam kita tengok subjek akidah ni. Okay, dalam team ni ada banyak channel, dah dibahagikan kepada beberapa maksudnya ikut kepada kumpulan lah. Okay, so channel ni kita boleh buat seberapa banyak yang kita nak.
untuk kita mudah untuk kita klasifikan kepada beberapa partition lah. Contoh, saya klik 3 titik ni, saya klik 3 titik ni dan saya tekan add channel. Okay, katakan saya nak add channel berkaitan dengan nota. So mungkin kita nak letak nota week 11 contohnya. So kita tekan sini add. So nota tu akan muncul dekat bahagian channel ni. So daripada segi privacy, hanya ahli dalam channel ni, dalam team ni yang hanya boleh akses kepada nota-nota yang ada. Alright, kita dah boleh nampak satu channel yang kita kata fokus dengan nota. Jadi bila kita nak cari nota, kita nak kawan-kawan kita nak cari nota, so dia just klik dekat channel nota, dia boleh terus rujuk nota yang ada. Okay, so sekarang saya kembali kepada general. Dekat sini saya akan explain pula mengenai tab-tab yang ada dekat atas ni, iaitu post, files, dan ada a few tab yang ada dalam Microsoft Teams ni. So macam tadi saya cakap, kalau guna MOE punya account Microsoft Teams, kat sini akan wujud mungkin akan wujud kelas notebook, lepas tu akan ada assignment, ada grade. So mudah untuk guru ataupun pensyarah untuk access student yang banyak. Jadi disebabkan saya gunakan Microsoft Teams under university as a student, so hanya wujud post dan files. Okay, tak apa, kita tengok satu persatu. Dan boleh saya katakan Microsoft Teams ni lebih kurang sama je dengan Google Classroom, cuma ni under Microsoft lah. Okay, post ni kita cakap kemudian. Saya akan terangkan pasal file dulu. Okay, segala files yang kita muat naik dalam team ni, dia akan nampak dekat sini. Jadi semua orang boleh akses. Contohnya mungkin saya akan tunjuk yang ni dulu. Saya akan tunjuk subjek ni mungkin. Okay, dekat dalam subjek akidah ni ada banyak files yang telah dikongsikan. So kita boleh tengoklah banyak files-files yang boleh diletakkan, sama ada owner ataupun ahli dalam Teams tu boleh upload dan boleh download file. Okay, so the next one, kita akan tengok plus button ni untuk pilih apa yang kita nak. Kalau tengok kat sini, kalau tengok kat sini, ada banyak apps yang kita boleh guna, dan function dia lebih kurang sama je macam yang Google punya. Ada Excel, ada form, ada PowerPoint, semua tu. Okay, contohnya lah kan, saya dengan kawan-kawan nak buat
Okay, nak buat satu soal selidik contoh. So sekarang ni ada dua option, sama ada create form baru yang mana ahli dalam group ni boleh join untuk edit dan tengok result sekali, ataupun kita ada option yang kedua iaitu add an existing file ataupun add an existing form yang kita pernah buat ataupun yang orang lain pernah buat. Tapi kita kena ingat bahawa Microsoft Teams ni dia tak menggunakan perisian daripada Google. Maksudnya dia tak boleh link Google Form dengan Microsoft Form. Jadi maksudnya kita tak bolehlah nak ambil data daripada Google Form. Sebab Microsoft ni dia ada apa orang kata, form dia sendiri yang kita panggil Microsoft Form. Okay, tapi basically lebih kurang sama je function dia, cuma nama dia je yang lain. So sekarang kita kata nak buat form baru. Okay, kita namakan form kita ni dengan soalan tambah tolak matematik. Contohnya senang juga macam kita buat Google Form. Kita letak tajuk, ke sini kita letak tajuk soalan tambah tolak matematik, dan kita boleh letak description dekat sini untuk adik-adik sekolah rendah mungkin. So sekarang kita add new. Kita boleh pilih sama ada kita nak soalan berbentuk multiple choice ataupun short answer question ataupun rating dan sebagainya lah. Contoh kita kata kita nak choice dulu. Okay, contoh kita buat satu soalan. Alright, jap. Okay, contohnya 5 tambah 5. So kat sini kita boleh letak 2. Kita boleh letak 8. Kita boleh tambah add option kat sini kalau kita nak banyakkan lagi kita punya jawapan. Letak 10 dan kita boleh letak 5. Okay. So nanti bila ada yang dah respon, akan keluarlah dekat bahagian responses ni. So bila kita dah settle semua, sebelum publish dekat orang ataupun sebelum kita publish kat orang, kita boleh preview dulu dalam bentuk komputer. Jadi dalam bentuk komputer akan nampak macam ni lah, ataupun dalam bentuk mobile kalau orang tu access dalam bentuk mobile phone. So bila kita dah puas hati dengan kita punya borang soal selidik, contoh kita tekan back. Okay, kita dah masuk kembali kepada kita punya soalan ni. So kita tak perlu save ataupun apa-apa, kita just keluar je daripada sini.
dan dia akan appear dekat bahagian general post ni. Daripada tu dekat bahagian post ni, bahagian bawah ni kita juga boleh buat new conversation, di mana kita boleh start lah apa-apa. Contohnya kalau semua boleh sebarkan soalan selidik ni, soalan tanpa soalan tanpa tolak ni. So semua orang dalam team ni akan nampak, dan diorang pun boleh reply. Contoh reply, diorang boleh tekan dekat bahagian reply ni lah, dekat bahagian reply. Okay, seterusnya kita nak tengok bahagian bawah ni pula, iaitu function di bawah ni. Yang pertama, kita boleh pilih jenis tulisan yang kita nak. Dia macam sama juga macam Microsoft Word. Kita nak size besar mana, kita nak italic ke, ataupun kita nak letak heading ke. Okay, macam tu. Okay, yang kedua pula, kita boleh juga untuk attach file ke dalam kita punya Teams ni. Kita boleh upload, boleh ambil daripada OneDrive, ataupun browse daripada channel lain, ataupun Teams lain. Yang ketiga, kita boleh bagi emoji, and the next one is GIF dan stiker. GIF dan stiker. Okay, dekat sini adalah bahagian yang kita nak fokus, iaitu Meet Now, ataupun kita kata video call. Macam mana Google Meet ataupun Zoom ataupun Skype berfungsi, macam tu juga, sama juga dengan Microsoft Teams kita ni. So kat sini kita boleh jadualkan kita punya meeting kat dalam Teams ni. Contohnya kita tekan schedule a meeting. Okay, so kat sini kita boleh tekan lah kita punya title meeting kita boleh letak bila, masa dia bila. So kita boleh buat meeting ni, mungkin kita nak buat setiap bulan, contohnya perjumpaan setiap bulan. So kita boleh tulis, kita boleh setting dekat sini. Ataupun kita boleh terus tekan Meet Now kat sini untuk kita meeting terus dengan kawan-kawan kita. So kat sini dia minta izin lah untuk access kita punya mikrofon dengan kamera. So kita tekan allow.
Sekarang dia dah tunjuk terus interface untuk kita punya Zoom, kita punya Microsoft Meet kita. So kat sini kita boleh letak subjek. Contohnya kita nak letak subjek perjumpaan mingguan. Kita boleh tekan Meet now. So sekarang ni kita boleh tekan tutup kamera, ataupun kita nak buka kamera ke, ataupun ini adalah bahagian audio. Kita boleh tutup dan buka kita punya mikrofon. So bila kita dah ready everything, kita boleh tekan connect lah. Dia akan connect dengan kita punya kawan-kawan dalam kita punya team ni. Dan dia boleh, maksudnya masukkan kita punya kawan-kawan dalam teams yang sama. So kita akan nampak kat sini ada option untuk show participant. So untuk show conversation, sama ada kita nak chatting semasa Microsoft meeting ni berlangsung. So kita juga ada option untuk share screen, dan juga kat belah sini ada macam-macam option. Kita boleh record, dan bila mana ada ahli ataupun ada kawan-kawan yang tak dapat nak join, mereka boleh refer balik kepada recording yang kita dah buat tu. So dekat sini yang menariknya kat sini adalah share screen, yang mana dalam share screen ni kita boleh share sama ada desktop ataupun window kita. Kita juga boleh share PowerPoint kita daripada sini. So kita boleh just browse je PowerPoint ataupun OneDrive kita, ataupun kita boleh upload daripada komputer kita sendiri ataupun laptop kita. Dan dekat sini juga ada built-in whiteboard dalam kita punya Microsoft Teams ni. So benda ni kita kena apa orang panggil tu, install dulu lah. Alright. Kalau tak silap saya, kalau kita gunakan Microsoft Teams dalam bentuk apps, dia akan ada banyak lagi pilihan dekat sini. Contohnya apa tu orang kata breakout teams. Maksudnya contoh kalau cikgu-cikgu yang nak buat discussion, nak minta anak murid dia buat discussion dalam bentuk kumpulan-kumpulan kecil. So dia boleh gunakan option tu untuk apa orang kata tu, untuk bahagikan anak-anak murid kepada beberapa group, kepada grouping lah. So selesai. Bila kita dah selesai semua, dah habis dah meeting semua, kita boleh tekan hang up. Dan nanti akan
akan muncul lah dekat sini. Kita punya dekat bahagian general post ni, kita punya perjumpaan. Contoh kalau tadi kita sekiranya kita rakam, dia akan muncul juga dekat sini. Basically Microsoft Teams ni dia adalah satu software yang menggabungkan kesemua function. Contohnya function yang tak ada dalam Google Classroom, function yang tak ada dalam Google Meet, function yang tak ada dalam Zoom, digabungkan jadi satu, di mana dalam ni seakan-akan Google Classroom boleh create assignment, quiz dan sebagainya. Tapi macam saya cakap tadi, saya punya account ni merupakan account yang didaftarkan as a student, jadi saya tak dapat nak tunjukkan function semua tu. So ini lagi menarik kalau Microsoft Teams ni ada tenaga pengajar ataupun ada account MOE. So kini kita boleh nampak lagi banyak function yang ada dalam Microsoft Teams ni. Dan Microsoft Teams ni juga ada juga yang boleh buat live video ataupun live meeting. Dalam ni juga ada whiteboard yang kita boleh tunjukkan dekat kita punya murid, dekat kita punya kawan group study group kita, dan juga kita boleh tunjuk dekat kita punya pekerja kita masa meeting. So boleh kita katakan dekat sini dia macam complete software lah kan. So cuma problemnya dekat sini hanyalah untuk menggunakan Microsoft Teams ni, kita perlu gunakan email organisation ataupun email yang berdaftar seperti MOE, email universiti ataupun email account Microsoft 365. Okey, jadi saya kira sampai sini saja dulu perkongsian saya untuk slot kita pada kali ini. Diharapkan perkongsian ilmu yang tak seberapa ni dapat bandar untuk kendalikan Microsoft Teams dengan lebih baik selepas ni, sekaligus dapat beradaptasi dengan norma baru. Mohon maaf atas salah bicara dan salah kata. Akhir kata, stay safe, stay healthy and stay at home. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator majlis. Assalamualaikum.